Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat datang ke Gua Musang. So kami telah pun sampai ke lokaliti yang ketiga, iaitu di Bandar Gua Musang, dan kita telah pun melihat lokaliti yang pertama dan kedua di Pahang tadi. Sekarang kita dah masuk ke negeri Kelantan, iaitu di Gua Musang. Dan sekarang ini kita akan melihat batuan dalam formasi Gua Musang, di mana di antara batuan utama yang terdapat di Gua Musang adalah merupakan batu kapur. Jadi batu kapur ini merupakan batu kapur dalam formasi Gua Musang dan berusia di antara Permian ke Trias. Okey. Dan di antara perkara-perkara yang penting bila kita sebut tentang batu kapur, yang pertama adalah kita kena tahu macam mana nak menamakan batu kapur tersebut. Okay? Jadi pelajar perlu tahu bagaimana untuk melihat spesimen batuan dan menamakan batuan itu batu kapur. Dan kemudian di samping itu kita juga boleh mencerap fitur-fitur geomorfologi yang kita panggil sebagai feature cast ataupun cast features, ciri-ciri cast yang ada dalam batu kapur dan yang terbentuk hasil daripada pemendapan pelarutan batu kapur oleh air dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kepada batuan dekat sini, dia ada dua jenis batuan sebenarnya. Yang pertama adalah merupakan batu kapur yang masif di sana. Okay. Kemudian di belakang saya ini terdapat apa dipanggil sebagai marl. Marl ini merupakan batu lumpur yang bercampur. Jadi kalau kita lihat dekat sini, ini merupakan marl yang berwarna hitam ini, dan dia seolah macam berlapis dan dia miring ke arah saya. Jadi dia berlapis dan bersempadan dengan satu lagi batuan, iaitu batu kapur yang berwarna cerah ini dan berketebalan agak masif. Jadi sempadan dia adalah di tengah-tengah ini. Jadi sempadan ini berkemungkinan besar mungkin adalah sesar, yang merupakan satah yang paling lemah dalam batuan ini dan menyebabkan dia senang untuk dihakis. Jadi air akan mencari tempat-tempat yang lemah macam satah sesar dan sebagainya. Satah pelepasan juga merupakan satah yang lemah. Jadi ini merupakan tempat yang senang untuk dihakis oleh air dan menghasilkan gua. Dan gua merupakan salah satu daripada ciri khas dalam batu kapur. Okey, di antara cara untuk kita menguji batu kapur adalah dengan menggunakan asid. Jadi di sini kita ada bawa asid hydrochloric acid 10% ataupun concentrated pekat, yang pekat punya. Jadi kita akan lihatlah bagaimana kita menguji sama ada ini batu kapur atau tidak dengan melihat sama ada tak ada reaction antara batu kapur dengan asid. Jadi bersama dengan saya ini ada pembantu saya, iaitu Encik Amirul, yang akan menunjukkan cara bagaimana kita nak menguji kesahihan batik di batu kapur atau tidak. So kamera boleh tolong zoom in ke sini. Dah tengok sama ada tak reaction dekat sini. Contohnya, okey, kalau kita lihat ada reaction, nampak? Ada buih yang keluar menunjukkan ada tindak balas antara asid dengan kalsium karbonat yang ada dalam batu kapur ini. Jadi ini merupakan cara lah bagaimana kita boleh menguji dengan cepat yang ini merupakan batu kapur. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada batuan ini, selalunya penamaan batu kapur ini dibuat dengan dua cara. Yang pertama dengan melihat kepada matriks batu kapur ini dan melihat kepada jenis allokim dalam batu kapur ini. Jadi penamaan itu dibuat berdasarkan kepada kombinasi di antara matriks dan juga jenis allokim dalam batu kapur. Jadi kita kena lihat kepada jenis allokim dia dan juga jenis matriks yang berada dalam batuan tersebut. Tapi kadang-kadang ada batu kapur yang tak ada allokim. Jadi kita boleh rasalah sama ada dia merupakan satu batu kapur yang licin, di mana dia punya matriksnya adalah berlumpur. Jadi itu kita panggil sebagai batu kapur mikrit. Kalau dia berpasir macam ini, dia berpasir tau. Jadi dia merupakan batu kapur jenis mikrit. Jadi mikrit itu digunakan untuk menggambarkan saiz batu kapur ni dia seolah macam berpasir. Jadi apa yang pelajar perlu buat di sini adalah mencerap jenis membuat penamaan batu kapur di kawasan ini. Warnanya cerah, kemudian menentukan beberapa set kekar yang ada, kemudian mengambil jurus kemiringan untuk pelapisan marl ini ataupun batu lumpur kapur ini yang warna hitam ini
dan dia merupakan batuan yang berlapisan jelas dan miring ke arah terowong ataupun ke arah gua ini. Okey. Okey, batu kapur juga mempunyai features yang sangat menarik sebenarnya. Walaupun dia menarik, tapi kadang-kadang dia bahayalah untuk kerja-kerja kejuruteraan ya. Kalau kita bayangkan gua sebesar ini berada di bawah permukaan bumi, kemudian kita meletakkan struktur yang berat di bahagian atasnya, jadi dia akan menyebabkan masalah kepada kestabilan bangunan yang kita buatlah, di mana gua ini boleh collapse dan dia akan menghasilkan sinkhole di bahagian atas ya. Di samping itu ada banyak ya feature-feature yang menarik yang kita lihat dalam gua ini. Antaranya adalah ini ya. Ini merupakan features yang terbentuk hasil daripada pemendapan bahan-bahan kalsium karbonat ya, yang dilarutkan daripada atas dan dilombok dekat sini. Dan ini kita boleh anggap dia seperti dia ada terms yang digunakan ya. Contohnya ini dipanggil sebagai flowstone ya, flowstone. Okey, so kalau kita nampak di sini merupakan sempadan ya, di antara marl yang berlapis warna hitam dan juga batu kapur yang berwarna cerah ya. Jadi ini kita jangkakan merupakan satah sesar lah. Ini merupakan satah yang lemah ya, yang mudah diisi dengan air dan sebagainya. Dan ini merupakan features yang menarik dalam batu kapur lah. Ini merupakan kolom, ini merupakan flowstone, dan belakangnya ada rim. Kita lihat lagi di bahagian atas, so mungkin boleh ikut saya ke atas. Kita boleh lihat seolah macam ada empangan ya di sini ya. Jadi kalau kita nampak, ini adalah merupakan rim stone dam. Dia seolah macam satu empangan yang dibuat, dan air itu akan menelih keluar daripada empangan tersebut dan menghasilkan features seperti rim ataupun bingkai yang membulat, dan itu dipanggil sebagai rimstone dam. Di belakang itu pula seolah macam ada tirai itu, dan kita nampak ada banyak stalagmite, kemudian ada tiang dekat sini dan sebagainya. So basically boleh tengok ada banyak, ada macam-macam geomorphic features ataupun karst features ya, yang terhasil akibat daripada pemendapan kalsium karbonat dalam masa yang lama lah untuk menghasilkan rupa bentuk karst yang sebegini ya. Dan kalau kita nampak ada juga tube-tube kecil yang yang bergantungan dekat bumbung gua itu dipanggil sebagai straw ya. So, macam satu tube kecil ya yang menjulur keluar itu dipanggil sebagai straw ya. Okey, saya rasa itu sajalah penceritaan untuk lokaliti yang ketiga ini. Dan sekarang kita akan bergerak ke lokaliti yang keempat untuk hari ini. Sekian, terima kasih.